أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. طيب. Sebelum ni, tajuk yang ke-33 tu telah menceritakan bagaimana Nabi Isa AS diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Allah telah menyelamatkan Nabi Isa daripada tipu daya kaum Yahudi. Dan pengangkatan Nabi Isa itu ialah mukarraman, satu ikram, satu kemuliaan yang diberikan kepada baginda, dan mutahharan, yang mensucikan, yang daripada kekufuran, daripada mereka yang kufur. Dan perkara ini diterangkan di dalam Al-Quran. Al-Quran merakamkan kenyataan bahawa Nabi Isa AS diangkat ke langit. Al-Quranu yatahaddathu. Al-Quran berbicara tentang al-qissah, kisah tersebut, kisah yang diterangkan di dalam tajuk yang ketiga di atas tu. Wa dzalika, yang demikian itu, bicara Quran itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala. Dan firman Allah tu dalam keadaannya menceritakanlah waw haliyah kan. Wa huwa yatahaddatsu. وذلك قوله تعالى وهو يتحدث وهو يعني Allah sini ataupun Quran. Sini kata qauluhu ni kata-kata Allah ni, yakni Allah berbicara lah. وهو يتحدث عن اليهودي. So firman Allah Subhanahu wa taala itu membicarakan tentang kaum Yahudi. Haddatha yatahaddatsu tahaddusan. Memperkatakan, membicarakan, an situ pakai makna dia tentang. Wa bikufrihim, dan disebabkan kekufuran mereka. Sebelumnya ada ayat tentang penlaknatan terhadap kaum Yahudi. So penlaknatan itu maknanya laknat ke atas mereka itu disebabkan ataupun kerana ba ta'liliyah, disebabkan oleh kufurnya mereka. Bikufrihim, dan disebabkan oleh qaulihim, kata-kata mereka. Wa qaulihim, ke atas Maryam. Kata-kata mereka against lah situ Kalau ala tu dia lebih pada makna against. Mereka memperkatakan terhadap Maryam dengan buhtanan, satu tohmahan yang aziman, yang besar, tohmahan yang berat. So dia kata tu mok Tuhan kan. Wa qaulihim, dan kata-kata mereka juga, inna qatalna, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa Al-Masih. Al-Masih iaitu Isa ibn Maryam. Isa ni anak lelaki Maryam. Yang pertamanya yang ni, Al-Masih. Kemudian keterangan yang kedua, Isa. Keterangan yang ketiga, Rasul. Al-Masih ni yang nama dia Isa, yang merupakan Rasul, pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Pesuruh, ini maf'ul bih kan sini. So yang ni pun jadi maf'ul bih jugalah. Yang ni pun jadi maf'ul bih. Sebab masing-masing menerangkan tentang Al-Masih. Wa ma qataluhu, sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin, akan tetapi, syubbiha lahum, diragukan kepada mereka, dijadikan sama. Syabbaha yusyabbihu, syabbaha menyamakan, disamakan kepada mereka. Mana orang yang dibunuh tu disamakan bagi mereka, rupa paras tu disamakan. Mereka dikelirukan bahawa orang itu adalah Isa, diragukan. Wa innal ladzina, sesungguhnya mereka yang ikhtalafu. Wa innal ladzina ikhtalafu, ikhtalafa yakhtalifu, berselisih, fihi, tentang Isa,
Ada yang kata bukan dia, ada yang kata dia. La fi syakkin. Sini sebab kita ada inna kan. So kalau kita ada inna, kita boleh pakai lam. Sini kan lam muzahlakah kita panggil. Ini pun penguat, ini pun penguat. So dari segi terjemahan, kita hanya terjemah permulaan saja makna sesungguhnya. Yang ini tak perlu dah. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih berkenaan dengan Isa tu, fi saja kan. Fi syakkin, berada dalam keraguan. Minhu tentangnya. Ma lahum bihi min ilmin. Ma tiada. Lahum bagi mereka. Artinya mereka tidak memiliki. Tak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu. So min tu min zaidah lah kan. Bukannya mereka tidak memiliki daripada ilmu. Sebab kalau kita ada ma sini, nafi, kemudian kita ada nakirah di sini kan. So min tu min zaidah. Tujuan dia untuk memperkuatkan kenyataan ini. Maknanya tak ada ilmu langsung. Mereka tidak ada ilmu langsung. Ilmu ni tentang di sini. Dia terbalik jadi ni. Ilmu tentangnya. Kita tengok dari segi terjemahan, kita tengok yang asal dia. Lahum, mereka. Sini tidak memiliki. So mereka tidak memiliki ilmu. Kemudian tentangnya. So mereka tidak ada ilmu tentang Nabi Isa. Hakikat apa yang terjadi. Melainkan ittiba'a, mengikut az-zanni, sangkaan sahaja. Wa ma qataluhu ma lahum bihi min ilmin. So tengok pergi sini, kita tengok ma tu kan, ma nafiyah. Tengok min kan dia kata sini. Min tu min harfu zaid. Huruf tambahan. Bihi tu mesti muta'alliq dengan ilmun kan. Wa bihi muta'alliq dengan ilmun. Betul lah apa yang saya sebut tadi tu. Kita belajar Arab ni untung jugalah. Sebab kita sentiasa amali-amali kan. Sentiasa buat. Jadi kalau ayat datang ayat Al-Quran tu, so kita tak confuse lah. Nak terjemah ke apa ke min nanti. Kalau kita tak tahu itu zaidah ni susah kita nak terjemah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu yaqinan. Secara yakinnya mereka tidak membunuh Isa. Sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Bahkan sebaliknya, rafa'ahullahu ilaihi, Allah telah mengangkatnya kepadanya. So Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya. Jadi kerja-kerja tu hanya yang maha perkasa dan maha bijaksana sahaja yang boleh melakukannya. So Allah kata wa kana Allah, dan adalah Allah maha azizan, maha perkasa, lagi maha hakiman, bijaksana. So Allah buat tu atas dasar perancangan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi wa huwa, yakni Nabi Isa ni sekarang duduk fis sama, duduk di langit. Kama, sebagaimana yuriduhullah, sebagaimana Allah kehendakinya. Arada yuridu iradatan, wa huwa al-qadir, dan dia yakni Allah al-qadir, maha memiliki kemampuan, maha berkuasa, ala kulli syai'in, atas setiap sesuatu. Tak pelik lah mana kerja ni, kerja yang tak pelik sangat lah, sebab kuasa Allah ni besar. Apa yang peliknya tentang apa yang terjadi kepada Isa naik ke langit? Sebab daripada zaman kelahiran dia sampailah dia besar, sampailah dia muda, sampailah dia terima wahyu, semuanya menunjukkan kepelikan. Sampailah dia diangkat ke langit. So waqad kanat, dan adalah wiladatuhu, kelahiran dia dulu adalah ajaban, pelik. Wa hayatuhu, kehidupan dia seharian tu ajaban, pelik juga. Wa amruhu, dan urusan dia min awalihi, daripada awal, ila akhirih, sehingga akhirnya, ajabun, adalah pelik, adalah khariqun, adalah mencari lil adah, mencari adat kebiasaan. Artinya menentang adat kebiasaan, berlawanan dengan adat kebiasaan. Musbitun, memperkuatkan. Urusan dia semua ni menyabitkan, memperkuatkan lil qudrah,
memperkuatkan qudrah, kemampuan ilahiyah. Maknanya mukjizat yang ada pada dia, apa yang dia buat tu bukan nak tunjuk dia yang hero, tapi nak tunjuk qudrah Allah, qudrah Tuhan, kemampuan Tuhan secara al-mutlaqati, secara mutlak. Secara mutlak maknanya yang tidak terikat kepada siapa-siapa. Apa saja Allah ingin buat, Allah boleh buat tanpa permintaan siapa-siapa, tanpa halangan. Mutlak. Okey. Dari segi grammar, tata bahasa Arab dan juga dari segi balaghah, penggunaan masdar di sini. Patutnya dia akan tulis macam ni. Waqad kanat wiladatuhu ajibatan. Pelik. Kita terjemah pun pelik. Bukannya kita terjemah kepelikan. Ini khabar kan? Khabar kana. So biasanya khabar-khabar ni dia tak main dengan masdar. Sebab kita kata Ali bodoh. Sebab ni sifat kan? Sifat ni barulah dia boleh menerangkan orang tu. Sifat. So Ali kebodohan. So kebodohan bukan sifat kan? Satu benda yang maknawi yang bukan duduk dengan kita pun. So Ali kebodohan. Mana boleh kan? Ali kebodohan. Tapi kalau orang Arab guna juga Ali kebodohan, so kebodohan ini akan bermakna bodoh. Tapi kenapa tak bubuh bodoh saja? Bubuh kebodohan. Yang ni tujuan dia untuk apa? Untuk mubalaghah. Kalau dia buat kebodohan artinya bodoh. Banyak bodohnya. So Ali bodoh. So tak payah buat bodoh. Hanya dengan kebodohan je. Maknanya pelik sungguh ni. Kelahirannya adalah pelik, tak boleh nak cakap peliknya. Tak ada apa-apa ni kan. Pelik yang amat pelik. So sebab tu dia guna ajab. Guna apa? Guna masdar. Sebenarnya tak boleh tu. Melainkan special case. Wa hayatuhu ajaban, sama juga kehidupan dia. Tengok. Wa amruhu ajabun juga kan. Kemudian kharikun. Haza kharikun. Ini menyalahi adat. Dan ini isim apa ni? Isim apa kita panggil? Isim fa'il kan? So isim fa'il boleh beramal sebagai fi'il. So bila dia beramal pada fi'il, maka ini maknanya ini mencari adat. Ini maf'ulun bih kan? So bila maf'ulun bih tak perlu pakai lam. So kharikun al-adata saja. Buang lam tu jadi kharikun al-adata. Mencari adat. Mencari adat. Qoyak adat. Adat kebiasaan. Tapi boleh juga guna li. Sebab apa kita guna li? Sebab kita mempertimbangkan kharikun itu ialah satu isim yang lemah. Isim ni dia sifat dia lemah berbanding dengan fi'il. Tapi kalau dia nak beramal, so dalam keadaan lemah gitu kita kuatkan dia dengan masukkan lam. Dinamakan lam taqwiyah. Lam untuk memperkuatkan. Sama dah dengan ini. Musbitun li. So jangan terjemahlah li tu. Yang ni pun tak boleh terjemah. Ni memperkuatkan, menyabitkan lagi tentang qudrah Allah subhanahu, qudrah Tuhan secara yang mutlak. Kemampuan Tuhan yang mutlak. Ini teknik lah. Teknik-teknik penterjemahan ni kalau kita tak tahu benda macam ni, so kita nak terjemah nanti kita kata kharikum bagi adat, musbitum bagi kudrah, main bagi ni macam mana? Wallahu a'lam bis-shawab.